نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أما بعد Ahibati fillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, semoga sihat insya-Allah, semoga sentiasa dalam rahmat Allah Taala, sentiasa diberikan keceriaan, kebahagiaan insya-Allah dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, semoga dikurniakan sentiasa dalam dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Taala. Saya sentiasa mendoakan jemaah sekalian semua, terutamanya yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini, insya-Allah semoga dikurniakan kesihatan yang barakah, diberikan rezeki yang barakah, diberikan kesihatan, diberikan kebahagiaan, kehidupan yang penuh kebaikan, keberkatan di sisi Allah SWT. Semoga sebagaimana kita dapat bersua dalam secara maya dalam program e-tadabbur Al-Quran, anjuran Masjid Al-Hasanah. Semoga juga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita di kalangan hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang beroleh kejayaan, kebahagiaan dalam hidup di dunia dan insya-Allah di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah hari ini saya berada di tahfiz kami di Darul Hafizin di Keramat. Jadi kita telah pun masuk kepada fasa pembukaan sekolah keseluruhan. Alhamdulillah hari ini selamai 130 orang pelajar telah pun datang pada pagi ini untuk sama-sama menuntut ilmu, menghafaz Quran. Bahkan di sini mereka juga mempelajari ilmu-ilmu seperti ilmu akademik dan juga ilmu agama. Alhamdulillah. Dan saya juga nak ucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, terima kasih banyak kepada semua yang bersama-sama dengan saya dan memberi sumbangan kepada tahfiz kami. Saya sangat bersyukur kepada Allah Taala kerana dengan bantuan para jemaah sekalian dapat kami beroperasi kembali dengan sempurna, dan semoga Allah Taala ganjari jemaah sekalian dan semua yang diinfakkan itu semoga menjadi yang disebutkan dengan hasanah yang berpanjangan, yang membawa kepada syurga Allah SWT dan keredaannya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya nak tanya, suara saya dengar clear Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan bersama-sama menghayati ayat-ayat Quran, yang mana ayat-ayat Quran ini kita telah pun berbincang banyak berkenaan dengan tadabbur Quran sebelum ini, ayat-ayat Quran yang berkaitan untuk kita dapat kata apa, merasai akan hebatnya dan indahnya keindahan ayat-ayat Quran yang turun, dan kita tadabburinya, yakni berfikir tentangnya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Dan tidakkah maka tidakkah manusia itu mentadabburi atau berfikir tentang Al-Quran, ataupun mereka itu hati mereka telah tertutup dengan rapat. Artinya mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu Taala merupakan sesuatu yang Allah Taala perintahkan kepada kita. Jadi selain kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Tetapi Allah SWT juga dalam Quran menyuruh kita untuk terus dan terus mempelajari Quran, terus dan terus menghayati ayat-ayat Quran, sehinggalah kepada tahap kita membaca dan kita memahami, merasai akan ayat-ayat Allah SWT, bukan hanya baca di lisan tapi sampai ke jiwa. Jadi oleh hal demikian, untuk sampai kepada jiwa kita, kita memerlukan pemahaman terhadap ayat-ayat Allah SWT. Seperti mana kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang mana menulis berkenaan dengan khusyuk di dalam solat. Khusyuk dalam solat merupakan satu perjuangan dalam kehidupan kita. Namun step pertama, kata Imam Ghazali, langkah pertama untuk khusyuk dalam solat adalah memahami, yakni tafahum, memahami bacaan-bacaan dalam solat. Surah Al-Fatihah,
surah-surah yang kita baca, bacaan-bacaan dalam solat. Dengan kita faham bacaan-bacaan kita itulah, maka kita akan menambahkan kekhusyukan di dalam solat kita. Jadi itu perjuangan pertama kita. Setelah kita menunaikan solat, kita disuruh untuk faham bacaan-bacaan dalam solat. Apakah maksud Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar? Apakah maksud Sami'allahu liman hamidah? Ramai orang baca tapi mungkin dia pun tak faham apa yang dibacanya. Tapi saya yakin jemaah sekalian yang ada bersama kita pagi ni 49 orang semua faham. Apakah maksud Sami'allahu liman hamidah? Iaitu Allah Ta'ala yang Maha mendengar atas pujian hamba-hambanya. Macam tu jugalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li Allah SWT kita membacakan ketika rukuk, ketika sujud, kita baca ketika kita baca tahiyat, kita baca duduk antara dua sujud. Jadi semuanya itu adalah bacaan-bacaan dalam salat, dan Imam Ghazali rahimahullah taala suruh kita untuk mencapai kekhusyukan, kita kena berjuang untuk faham bacaan-bacaan dalam salat kita. Jadi bukan hanya dalam salat tapi juga dengan bacaan Quran kita. Sebab itulah alhamdulillah Masjid Al-Hasanah menganjurkan program e-tadabbur ini dengan tujuan supaya kita faham bacaan kita, yakni bacaan Al-Quran kita, meskipun bukan seluruh daripada Quran, namun mudah-mudahan sedikit sebanyak yang kita pelajari itu dapat membuka hati dan minda kita untuk semakin memahami Al-Quran. Justru kita akan beramal dengan Quran dan kita akan mendapat panduan yang besar daripada Al-Quran Karim, insya-Allah. Baik, para jemaah dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita akan menghayati ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah makhluk yang mana disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran? Okey, sebentar ya. Baik, kita akan membicarakan tentang ayat-ayat Allah yang menceritakan tentang lautan. Jadi para jemaah dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala selalu menceritakan tentang perihal makhluk-makhluknya. Kenapa? Pada penciptaan makhluk itu terdapat bukti dan tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita bukan hanya disuruh membaca Quran, tapi kita disuruh untuk merenungi penciptaan alam semesta. Dan Allah Ta'ala memuji hamba-hambanya yang merenungi penciptaan alam semesta dan membacakan ayat Quran, dan Allah Ta'ala memberikan gelaran bagi mereka, golongan yang mulia, iaitulah golongan ulil albab. Ulil albab ataupun orang biasa sebut ulul albab kan. Golongan ulul albab ini adalah golongan yang dipuji oleh Allah dalam Quran. Bukan sekali Allah sebut tentangnya, tetapi Allah sebut 17 kali dalam Quran tentang golongan ulil albab. Siapakah mereka? Mereka Allah Ta'ala sebut sifatnya. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka itu alladzina yadhkurunallah. Zakara, yakni sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kata para ulama, sama ada berzikrullah, mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar dan sebagainya. Zikrullah juga adalah membacakan Al-Quran. Kerana Al-Quran itu dipanggil sebagai al-zikr. Jadi bila kita membaca Quran, sebenarnya kita sedang berzikrullah, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi golongan ulil albab, mereka mengingati Allah Ta'ala ketika saat mereka berdiri, duduk dan berbaring, kata Allah SWT. Jadi setiap saat mereka ingat pada Allah. Dan kemudian Allah berfirman, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dan mereka selalu berfikir tentang kejadian di langit dan juga di bumi. Jadi bukan hanya membacakan Quran, mengingati Allah SWT dengan berzikir, tetapi juga melihat alam semesta dan berfikir tentang kekuasaan Allah. Itu juga adalah zikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang melakukan sedemikian adalah golongan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian mereka pun berkata,
datang kepada kesedaran. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Mereka menjadi golongan yang sedar akan tidak kau jadikan semua ini ya Allah dengan sia-sia, melainkan dengan kekuasaanmu, dengan rahmatmu, alam semesta ini, maka jauhkanlah kami daripada azab siksa di yaumul akhirah kelak, azab siksa api neraka. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan kita menjadi golongan ulul albab. Kalau sebut ulul albab, ramai yang teringat cerita Piramli. Cerita Piramli tu Ahmad Albab. Ulul albab dengan Ahmad Albab ni sama ke? Albab tu sama. Kalau orang tanya, albab ni apa? Ramai akan jawab, albab ni pintu. Sebenarnya albab bukan pintu. Albab, kalau babun, pintu. Tapi pintu, sebab cerita Piramli tu kan datuk dia pegang dia, kemudian dia ketuk pintu. Dia menangis, baby ni menangis. Bila ketuk itu, tak, 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 berhenti dia menangis. Jadi, dia pun namakan, nama dia ni Ahmad Albab. Sebenarnya bukan albab tu pintu. Pintu babun, tapi jamak pada pintu adalah abwab. Abwab itu maksudnya pintu-pintu, ada banyak. Tapi kalau albab, dia punya kata dasar dia adalah lubun. Lubun ni apa? Lubun ni akal kita, otak kita. Kalau lubun juga, orang Arab akan ambil kira macam ni. Kita makan kacang, kacang tu akan dikupas dulu. Macam kita makan kacang apa tu, nganyim tu kan. Dia kena dikupas dulu kulitnya. Kemudian dah kupas kulit yang keras tu, dicabut pula selaput-selaputnya. Sampailah tinggal kacangnya sahaja. Jadi kacang sahaja tu yang tanpa selaput, tanpa ada penutup atau sebagainya dipanggil lubun. Jadi akal kita juga ataupun otak kita juga dipanggil lubun. Bila otak dan akal kita ni dia telah dibuka atau disingkap tirai-tirai kejahilan dia. Jadi setiap manusia ni, kata para ulama, akan ditutupi dengan tirai-tirai kejahilan. Sesuatu yang dia tidak tahu, dia tidak faham. Contohnya kita bila dilahirkan, kita tidak tahu apa tujuan hidup kita. Manusia yang hidup di muka bumi tak tahu tujuan hidup dia apa. Kenapa dia hidup? Apa yang dia nak cari? Apa cita-citanya? Ke mana dia akan pergi? Selepas meninggal dunia, ke mana dia akan pergi? Apakah tujuan dan ke mana dia nak bawa diri ni? Jadi semuanya itu adalah kejahilan, iaitu benda yang kita tak tahu. Tetapi bila Allah Ta'ala turunkan Quran, Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala telah pun mengurniakan bagi diri kita agama, yakni Islam, maka kita tersingkap kejahilan itu. Kita tahu ke mana kita akan pergi, kembali kepada Allah SWT. Kita tahu nanti kita akan dihisab dengan amal kita. Kita tahu nanti di akhirat adanya syurga dan neraka. Lalu kita kena berusaha dan berdoa pada Allah supaya dimasukkan ke dalam syurga. Kita juga tahu akan banyak perkara-perkara, maka tersingkaplah kejahilan ini satu persatu sehingga kita menjadi hamba Allah yang jelas dan kenal diri kita sebagai hamba, dan begitu mengenali Allah SWT sebagai Khalik dengan melihat dan berfikir tentang ciptaan Allah SWT. Jadi membacakan Quran, merenung alam semesta dan berfikir, itu adalah ibadah di sisi Allah SWT. Oleh itu izinkan saya share screen sikit, tuan sekalian. Ada slide sikit pagi ni, insya-Allah. Baik. Jadi bila kita melihat kepada makhluk Allah Subhanahu Taala, antaranya lautan. Lautan disebutkan berulang kali dalam Quran. Al-Bahr, dengan kalimah Al-Bahr. Jadi contohnya dalam gambar ni kan, gambar laut kan. Seronok pergi laut tuan-tuan jemaah sekalian. Saya tak tahu jemaah sekalian duduk di mana. Mungkin ada duduk tepi laut kan. Allahu Akbar. Jadi lautan ni ada satu daripada makhluk yang Allah sebutkan dalam Quran. Maka merenungi lautan juga boleh menjadi sesuatu ibadah kalau direnungi dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang pergi laut tapi lupa kepada Allah. Tetapi kalau kita sudah ada ilmu, kita membacakan kitabullah Al-Quran, maka seharusnya kita pergi ke lautan menjadikan kita orang-orang yang semakin dekat dengan Allah. Jadi sebab itu, melihat lautan, pernah pergi laut tak? Saya tulis soalan kata. Apa perasaan anda? Bila pergi laut, apa perasaan kita? Cuba typekan di ruangan chat. Apa perasaan kita melihat laut, ataupun bila kita pergi tepi laut, apa rasanya?
Cuba para jemaah sekalian yang ada. Okey, ada yang bertanya ulun nuhat. Okey, nanti kita bahaskan yang ni insya-Allah. Apa perasaannya duduk di lautan, di tepi lautan ataupun di tengah lautan? Apa perasaannya? Ada yang gembira, ya. Ada yang rasa tenang, ya. Ada tulis tenang, ya. Ada yang rasa tenang dan kagum. Masya-Allah. Ada yang rasa, ada tak yang rasa kalut? Duduk tepi laut rasa macam nak marah, ada ke? Tak ada, kan? Masya-Allah, tabarakallah. Jadi lautan ni satu makhluk Allah SWT. Baik, nyaman tepi laut. Tengah laut rasa takut. Ya, benar. Dan sebenarnya apa yang disebutkan oleh uh, Hajar Fazilah Bahar ni sebenarnya itulah Hajar Fazilah Bahari. Itulah yang Allah sebutkan dalam Quran. Bagaimana di tengah lautan akan ada mauj, iaitu ombak, dan ramai manusia akan kembali pada Allah SWT. Bila duduk di tengah lautan, dia dalam keadaan ribut, keadaan ombak yang besar, mereka akan kembali pada Allah. Walaupun dia tak beriman, dia akan kembali pada Allah. Nanti kita ceritakan, ada satu orang yang sangat terkenal, dia beriman setelah mana dia berada di lautan. Nanti saya akan sebutkan kisah dia. Dan saya yakin semua orang akan kenal siapa orang, insya-Allah. Baik, kita teruskan dulu. Baik, ini tadi di atas lautan. Di dalam lautan pun masya-Allah luar biasa keindahan dia. Allah SWT ciptakan batu karang, Allah ciptakan, ini gambar sebenar, Allah ciptakan ikan, Allah ciptakan penyu, setiap makhluk-makhluknya, masya-Allah, tabarakallah. Dan inilah yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin dikaji, semakin kita akan menyedari Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Allah SWT, iaitu Tuhan kami, tidak kau ciptakan semua ni dalam keadaan batil, iaitu sia-sia, tak ada manfaat, dalam keadaan cacat, cela, tak ada pun. Bahkan Allah ciptakan semuanya dengan sangat sempurna, masya-Allah, tabarakallah. Baik, jadi lautan ini adalah satu tempat yang sangat luas dan menyimpan banyak rahsia. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar yang menciptakan lautan ini. Di lautan ini banyak benda-benda yang kita tidak tahu di dalamnya. Subhanallah, walaupun dia berada di tempat yang berdekatan dengan kita, tapi kita pun tak tahu apa rahsia di dalamnya. Allah SWT yang Maha mengetahui. Baik. Jadi masya-Allah, tabarakallah, dalam Al-Quran kita bagi satu contoh, ini sebuah kajian. Dalam dunia ini, sejak abad yang ke-19, istilah ini telah diambil untuk masukkan 7 air lautan. Jadi 7 lautan ini biasa disebutkan, antaranya Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean, Arctic Ocean dan sebagainya. Dan ada di sini beberapa lagi yang lain. Baik, jadi ini di antara lautan-lautan yang dinamakan oleh manusia dengan tujuan untuk memberitahukan region ataupun tempat lautan-lautan tersebut dan luasnya lautan yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, dan mereka namakan lautan-lautan ini dengan nama-nama berikut. Dan masya-Allah, tabarakallah, Allah SWT suruh merenungi keluasan lautan tersebut. Jadi manusia telah pun merentasi lautan dalam tempoh yang begitu lama. Dan subhanallah, di dalam Al-Quran Karim, Allah SWT nak jemput hati kita untuk berfikir tentang betapa hebatnya Allah SWT dan betapa kerdilnya kita. Jadi Quran ni juga Allah Ta'ala turunkan ayat-ayatnya supaya bila kita renung, kita jadi semakin hamba. Macam tu. Sebab itu orang-orang yang dekat dengan Quran, orang-orang yang memahami Quran, seharusnya dia semakin merendah hati kepada Allah Ta'ala. Hatinya semakin tawaduk, semakin dia rasa dirinya semakin hamba. Apakah semakin hamba? Iaitu semakin hilang sifat-sifat raja dan semakin banyak sifat-sifat hamba. Bagaimana sifat raja? Sombong, takabur, menunjuk raja ni dia ada izzah dia, ada sifat-sifat ini kita nak buang dalam jiwa kita, sifat kesombongan dan sebagainya, sebab kita bukan raja, kita adalah hamba. Sebab tu walaupun sebagai raja di dunia, tapi tetap kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itulah jemaah sekalian, pada setiap Jumaat kita perhatikan bagaimana raja-raja kita, sultan-sultan kita dahulu, bahkan sampai sekarang, mereka adalah sejak dulu sebenarnya sultan-sultan kita adalah seorang yang sangat warak, sangat alim.
bukan, maksudnya mereka berilmu dan mereka orang yang sangat tawaduk. Di manakah kita boleh lihat bagaimana tawaduknya sultan-sultan Melayu ni? Bila kita baca doa kan, perhatikan waktu sembahyang Jumaat ke ataupun waktu lain, kita bagi gelaran kepada sultan ni apa? Duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda. Kalau perasan kan, dulu saya pun tak faham panggilan ni untuk apa. Duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda. Adakah memahamuliakan raja itu? Sebenarnya bukan. Maksud duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda itu ada dua maksud. Yang pertama, duli yang maha mulia. Duli ni apa, tuan-tuan? Duli ni seperti debu-debu. Debu-debu ni apa? Dia kecil, dia apa, tak bernilai. Itu duli. Duli tu debu-debu, yang tak bernilai, yang rendah. Jadi sultan mengambil gelaran itu untuk diri dia. Cuba bayangkan, Masya Allah, tabarakallah. Yang maha mulia, siapa yang maha mulia? Al-Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sultan ini merendahkan dirinya sehingga menyatakan dirinya adalah hanya sesuatu yang rendah, maknanya habuk ataupun debu-debu yang tak ada nilai, yang rendah, begitu. Yang mana disebutkan duli yang maha mulia. Yang maha mulia itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Seri Paduka Baginda. Seri itu apa, tuan-tuan jemaah sekalian? Seri itu dalam bahasa Melayu yang lama adalah selipar. Di bahagian selipar tu ada lapiknya. Jadi lapik kepada selipar tu, paduka tu selipar. Seri Paduka Baginda. Baginda siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangkanlah, gelaran itu diambil oleh para sultan Melayu menunjukkan bagaimana mereka cuba untuk merendahkan jiwa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau kita lihat bagaimana Kesultanan Melayu yang terdahulu dan juga Kesultanan Melayu Melaka sekalipun, kalau kita lihat sangat hebat, mereka menjadikan pusat negeri mereka sebagai pusat pengajian Al-Quran. Istana-istana menjadi pusat pengajian Al-Quran. Tempat-tempat pengajian ditubuhkan untuk mengajarkan agama, dan itulah pengajian umat Melayu pada satu ketika dahulu. Itu saja. Dan itu Allah Ta'ala berikan keberkatan kepada kerajaan yang sebelum ini, dan bagaimana panggilan itu diteruskan sehingga hari ini untuk menunjukkan kerendahan jiwa kepada orang-orang yang memegang kepada agama di dalam negara kita. Semoga Allah Ta'ala kurniakan bagi kita pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah berfirman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Allah berfirman, sekiranya segala pohon yang ada di bumi ini menjadi pena, semua pokok dipotong menjadi pen, dan lautan wal bahr, dan satu lautan dijadikan dakwatnya. Min ba'dihi, selepas ditulis, selepasnya diambil lagi 7 lautan. Ma nafidat kalimatullah, tidak akan pernah cukup untuk nescaya tidak akan habis kalimah-kalimah Allah untuk ditulis. Artinya tak akan cukup untuk kalimah Allah Ta'ala ditulis. Artinya betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah menyatakan innallaha azizun hakim, dialah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan ayat ini membuat pembandingan dengan Quran. Bayangkan pembandingan dengan lautan. Bayangkan lautan tu sangat luas, airnya cukup banyak. Jadi kalaulah satu lautan sekalipun dijadikan sebagai dakwat, pun tak habis menulis kalimah Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala ni ilmunya al-alimul khabir, yang maha ilmunya, yang maha teliti ilmunya. Dan begitu juga Allah SWT al-wasi'ul alim, yang maha luas kepada ilmu pengetahuannya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi seharusnya manusia semakin tawaduk. Bila makin berilmu, semakin direndah hati dengan Allah SWT.
Bila dia semakin dikurniakan nikmat, semakin dia ingat dan semakin rendah dengan Allah Subhanahu Wa Taala hatinya dan dirinya. Baik. Jadi para jemaah dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran menceritakan tentang lautan. Al-Quran banyak menceritakan tentang lautan. Ini salah tulis itu. Ya, iaitulah bagaimana kalimah al-bahr, laut, ya, telah diulangi sebanyak 32 kali dalam Quran. Jadi al-bahr, laut, adalah sesuatu yang diulangi sampai 32 kali dalam Quran. Menunjukkan bagaimana Allah SWT suruh kita merenungi kebesarannya daripada lautan itu. Jadi cuti-cuti ni kan, mungkin ada ramai dah boleh pergi laut dan sebagainya. Kan? Jadi kita bukan pergi laut sekadar nak mandi, sekadar nak tengok laut saja. Tetapi kita nak tengok laut, di situ kita nak melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyya وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Baik. Dalam ayat ini Allah berfirman tentang lautan. Dan dialah Allah yang telah menundukkan laut itu. Artinya apa? Sakhara maksudnya tunduk, ya, ataupun menjadikan dia satu yang kata apa, yang taat kepada Allah SWT. Jadi Allah Taala telah pun menjadikan lautan itu taat kepadanya untuk apa? Litakulu minhu, untuk kamu manusia. Jadi bayangkan lautan itu Allah Taala sebut, Allah Taala jadikan dia tenang, kita tengok dia tenang kan? Allah Taala jadikan dia satu tempat yang luas. Allah Ta'ala jadikan dia dalam keadaan lautan tu memang pernah berlaku macam tsunami dan sebagainya, namun selalunya atau kebiasaannya lautan ini sangat menenangkan. Macam mana kita sebut tadilah, bila tengok laut kita rasa tenang dan sebagainya. Baik. Jadi walaupun kita sebut tentang lautan ini yang mana kita melihatnya, rupanya Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran bahawa lautan ini adalah satu tempat yang Allah memang jadikan untuk kita. Ya? Untuk apa? Litakulu minhu. Supaya kamu makan daripadanya. Artinya, mendapat makanan daripada laut. Sumber rezeki kita. Jadi Allah jadikan lautan sebagai sumber rezeki kita. Lahman tariya, iaitulah daging yang lembut, hidup-hidup. Lahman tariya ni apa? Jadi kita sebutkan kejap lagi. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً, dan daripadanya kamu boleh mengeluarkan benda-benda perhiasan. Hilyah ni maksudnya perhiasan, ya. Okay, kita sebut lahman tariya ni daging lembut, yang hidup-hidup. Hilyah ni maksudnya perhiasan. Okey. Dan satu lagi talbasunaha, artinya perhiasan yang kamu boleh memakainya. Dan kemudian wataral fulk, dan kamu melihat bagaimana adanya al-fulk. Al-fulk ni apa? Al-fulk adalah kapal layar. Kapal layar tu dia nama dia al-fulk. Jadi para jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, okey, jadi Allah SWT sebut ada 3 nikmat ini antara nikmat yang ada di lautan. Allah menundukkannya, Allah menciptakannya dan menjadikan ia tenang supaya memberi manfaat, iaitu menjadi tempat kita memperoleh rezeki daripada makanan. Memberi manfaat dengan adanya perhiasan. Dan kemudian dijadikan iaitulah untuk kapal layar mawakhira fihi litabtaghu min fadli. Okey. Dan kapal-kapal yang berlayar di atasnya, dan supaya kamu dapat mencari rezeki yang dilimpah kurniakannya, min fadlihi wala'allakum tashkurun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur.
Jadi para jemaah dikasihi dan dimuliakan oleh Allah SWT, ini daripada surah An-Nahl ayat ke-14. Jadi Allah berfirman, 3 ni nikmat yang Allah kurniakan daripada lautan. Supaya kita merenungi dan berfikir tentang nikmat ini, betapa hebatnya Allah mengurniakannya. Antaranya apa? Yang pertama tadi, lahman tariya. Kita melihat makanan-makanan ni daripada ikan, daripada udang, daripada apa lagi? Ini dipanggil seafood. Semua makanan-makanan seafood ni, itulah di antara lahman tariya yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran. Macam mana rezeki yang Allah kurniakan. Tengok ni pun dah jadi nak meleleh di air liur. Nampak sekalian. Jadi nak sebut kata nikmat yang Allah kurniakan daripada makanan yang datang daripada lautan. Dan kemudian hilyah, perhiasan, talbasunha, yang kamu boleh memakainya. Contohnya para wanita, ini adalah hiasannya, antaranya mutiara. Mutiara ni tak boleh dicipta. Dia terkandung dalam ni, apa kita panggil ni, tiram. Tiram. Jadi dalam tiram ni dia tumbuh dan menjadi satu mutiara-mutiara yang sangat cantik dan dipakai, dan harganya sangat-sangat tinggi. Ini antara hiasan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia. Dan kemudian kapal-kapal layar. Jadi kapal yang berlayar, di situ adanya lautan. Dan hari ini walaupun kita tak pakai sangat kapal layar seperti dahulu, tapi kita masih memerlukan lautan sebagai medium untuk penghantaran barang ataupun transportation. Contohnya hari ini kita dapat banyak barang-barang macam kereta import ke, sofa import ke, atau barang-barang lain ke. Kalau nak naik kenderaan udara mungkin terlalu mahal. Jadi mereka menggunakan kenderaan lautan, iaitulah kapal-kapal besar dan sebagainya. Lalu Allah Ta'ala juga sebut tentang hal ni untuk kita merenungi bagaimana hebatnya Allah Ta'ala menjadikan ia sebagai salah satu jalan untuk manusia mendapat manfaat, bukan hanya di sebuah tempat tetapi di seluruh dunia. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Jadi para jemaah dikasihi dan dimuliakan oleh Allah SWT. 3 nikmat yang Allah Ta'ala sebut. Sebenarnya ada banyak lagi nikmat yang kita akan rungkaikan lagi dalam ayat-ayat Quran yang lain. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga berfirman, bagaimana subhanallah nikmat-nikmat tadi tu, kalau kita sebutkan satu persatu, banyak, itu pun dah cukup banyak dah. Makanan-makanan dari lautan, kemudian perhiasan dan juga kapal layar, dan manusia mendapat rezeki daripada lautan yang cukup banyak. Bukan hanya daripada 3 tadi, tapi ada banyak lagi yang mana kita, orang kata apa, dapat manfaatkan daripada laut yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan kepada kita. Semuanya percuma. Allah Ta'ala bagi percuma saja. Cuma bila datang kat tangan manusia, dia jadi kena bayar dan sebagainya, kan. Jadi contohnya ikan. Ikan kalau kita pergi tangkap, dia jadi free dia. Tangkap ikan siakap, kan. Tapi kalau ikan siakap tu dibela manusia, dijaga, jadi mahal lah, tuan-tuan rahmatullah ta'ala. Walhal Allah Ta'ala ciptakan, kita boleh dapatinya di lautan, dan itu adalah nikmat yang besar daripada Allah SWT. Jadi Allah SWT berfirman, وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pertama, dan dialah yang menciptakan Al-Bahrain. Al-Bahrain ni apa? Macam negara, orang duk panggil Bahrain kan. Sebenarnya bukan Bahrain. Sebenarnya Bahrain. Bahrain ni maksudnya 2 lautan. Baik. Jadi Bahrain ni maksudnya 2 lautan. Yang pertama, hadza azbun furat. Iaitu yang pertama, dia rasa dia tawar lagi memuaskan dahaga. Jadi ada satu Allah Ta'ala jadikan daripada lautan tu yang boleh diminum, tawar dan memuaskan dahaga. Wa hadha milhun ujaj, dan satu lagi masin lagi pahit. Satu lagi milhun ujaj. Jadi kalau tuan-tuan, milh maksudnya garam. Milhun tu maksudnya garam. Okey. Jadi satu
yang tawar, satu lagi pahit. Bertemu kedua-duanya. Wa ja'ala bainahuma barzakhan. Dan kami jadikan di antara keduanya dengan pemisah. Jadi mereka dua bertembung, tawar dan juga masin bertembung, tapi tak bercampur. Yang Allah Ta'ala nyatakan. Dan apa yang terjadi? Di tengah-tengahnya terdapat pemisah. Air yang memisahkan antara yang masin dengan yang tawar. Wahijram mahjura. Dan ada sekatan yang menyekat percampuran kedua-duanya. Baik. Jadi ini adalah daripada surah Fatir ayat ke-53. Allah SWT menyatakan bagaimana lautan ini kalau bertemu antara dua yang masin dan yang tak masin, dia takkan bercampur. Lalu ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Taala yang menjaga kepada kita. Sebab satu kita boleh minum, satu lagi dia masin. Dia tak boleh diminum, tapi di situ ada banyak khazanah-khazanah laut yang kita boleh manfaatkan. Baik, contohnya yang berlaku di Sungai Rio Negro di Silmos, Brazil dan Silmos, Brazil. Kedua-dua sungai tersebut bertemu dengan jarak lebih daripada 5 km. Dalam keadaan air kedua-dua sungai tersebut tidak bercampur dengan kepekatan, suhu, rasa dan hidupan yang berbeza. Artinya, yang mana satu yang duduk di laut, di bahagian yang airnya warna coklat macam teh tarik ni, dia takkan boleh tembus ke sebelah sana, ke air yang gelap tu. Yang mana daripada air yang gelap tu tak boleh tembus kepada air yang warna coklat ni. Jadi masing-masing ada barzakh, ada pemisah, ada sekatan yang menyebabkan mereka tak boleh melampaui kepada sekatan tersebut. Apa yang Allah Ta'ala nak ajar kita jemaah sekalian? Kalaulah lautan yang begitu luas, besar dan kuat macam ni pun, kalau bertemu ada Allah sekat dia, Allah bagi dia had, satu tempat yang kamu tak boleh melampaui dari tempat ni. Dia takkan melampaui tempat ni. Macam tu jugalah ikan, macam tu jugalah hidupannya. Dan kalaulah itu hadnya, sampai situ saja. Kamu tak boleh pergi tempat lain. Kalaulah makhluk Allah Ta'ala yang besar macam ni, lautan pun, bahkan yang banyak lagi ikan dan sebagainya pun boleh taat pada Allah. Tapi sayangnya manusia ramai yang Allah letakkan satu barzakh, satu pemisah. Tak boleh buat yang ni. Ramai yang cuba langgar. Dan ramai yang langgar perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Berbandingkan kita dengan lautan, mana lebih kuat, mana lebih besar. Lautan lebih hebat dan besar. Sebab itulah manusia bila merenungi, seharusnya menjadi orang yang semakin taat kepada Allah. Bila kita lihat laut pun tak berani nak lawan perintah Allah. Apatah lagi kita yang taif ini, kita yang lemah ini, seharusnya lebih lagi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dikurniakan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan nikmat yang sangat banyak. Oleh sebab itu tidak menjadi satu benda yang pelik kalau manusia itu tak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi antara contoh gambarnya lah, ada air yang hitam, ada air yang warna coklat. Subhanallah, tak bercampur keduanya. Allah Taala jadikan dia dalam keadaan yang terpisah begini. Setiap masa ini menunjukkan bukti dan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Baik. Atau sebab Allah Ta'ala pelihara, kenapa jemaah sekalian? Kerana air tersebut ada bahagian yang kita minum. Manakala ada bahagian yang kita tak minum, tapi kita manfaatkan daripadanya, isi-isinya dan sebagainya. 70% daripada bumi ini adalah lautan. Ini yang dikira oleh para saintis, mungkin lebih, mungkin kurang. Tapi inilah antara anggaran yang paling tepat mereka boleh buat. 70% dari bumi ini adalah lautan. Jadi daripada 70% air di bumi ini, 97% daripada 70% ini adalah air yang masin. Masya Allah, tabarakallah. Dan hanya 3% saja air yang tawar. Jadi air yang tawar ni sedikit berbanding air yang masin. Subhanallah. Jadi nak sebutkan kata betapa Allah Subhanahu Taala memelihara kepada kita. Kalaulah Allah Taala jadikan air tawar tu hilang semuanya, jadi kita pun dah tak ada air untuk minum, untuk buat aktiviti harian kita. Bayangkan kalau rumah kita tak ada air pun kita dah pening dah jemaah sekalian. Ya. Bagaimana kalau Allah menghilangkan air-air yang ada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala?
Jadi inilah di antara bukti dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi sebab itulah kita bila minum air kita kena rasa syukur. Dan Nabi SAW mengajarkan kita selesai minum ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan nikmat air ini dan menciptakan kepada kita nikmat yang sangat-sangat best, sangat-sangat indah ni, iaitu air yang kita minum itu satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh hal yang demikian, para jemaah dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita melihat lagi kepada ni, kita akan rasa semakin rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu merenungi kepada lautan juga ada satu ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh hal demikian, bila setiap kali kita minum, kita kena banyak bersyukur atas Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan nikmat ini kepada diri kita, insya-Allah. Baik. Jadi para jemaah dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bagaimana semua binatang di laut ini halal dimakan. Ni antara nikmat yang Allah kurniakan. Kecuali haiwan-haiwan dua alam dan sebagainya yang kita sebutkan di bawah tu. Jadi Allah SWT berfirman, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah." Jadi Allah SWT berfirman, dan dihalalkan bagi kamu binatang-binatang buruan lautan. Apakah binatang-binatang buruan di laut itu? Iaitulah ikan ataupun ketam, sotong dan sebagainya. Ya. Kemudian kamu dihalalkan binatang buruan di laut dan makanan yang didapati di laut, dan wali sayyarah, dan sebagai bekalan kamu untuk dinikmati kelazatannya, dan juga bagi orang-orang di dalam pelayaran. Jadi bagi orang-orang yang berlayar, jadi nikmatnya juga didapati bagaimana Allah SWT jadikan di laut itu satu nikmat yang besar. Lalu kemudian Allah menyatakan wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Tetapi diharamkan atas kamu memburu binatang buruan daratan selama kamu sedang berihram. Wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun. Oleh itu bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dihimpunkan. Baik. Jadi para jemaah dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita perhatikan kembali bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang lautan yang sangat-sangat banyak nikmatnya, antaranya Allah menghalalkan binatang-binatang di dalam lautan dan makanan padanya, dan begitulah juga tempat untuk kamu berlayar. Kecuali haiwan dua alam seperti anjing laut, walrus dan lain-lain yang dan haiwan-haiwan yang memiliki kalau dimakan akan memudaratkan kerana ada racun dan sebagainya. Baik. Jadi pernah diceritakan dalam satu hadis riwayat Bukhari, saya ringkaskan kisah ni. Ada seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia menyatakan bahawa dia dan para sahabat Nabi pernah berperang. Pernah diutuskan Rasulullah SAW ke dalam sebuah tempat yang mana di situ mereka tidaklah tidaklah dekat daripada Madinah Al-Munawwarah, tapi jauh kedudukannya. Jadi bila mereka telah pun diutuskan Nabi SAW, kemudiannya mereka telah pun pergi berperang. Setelah itu mereka kembali kerana perjalanannya begitu jauh, perjalanannya sangat jauh. Waktu mereka jalan jauh tu, mereka lalu di tepi lautan. Tiba-tiba dalam keadaan mereka lapar tu, laut ni dia luas, kemudian mereka sangat lapar masa tu. Ketika mereka lapar, tiba-tiba ada seekor ikan yang tak pernah mereka lihat sebelum ni. Jadi ikan tu besar jemaah sekalian. Tiba-tiba meloncat keluar daripada lautan. Boom. Berhenti dekat dengan mereka. Lalu ikan itu pun terdampar di lautan, dan setelah itu diceritakan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa ikan itulah yang mereka makan dalam waktu tersebut kerana selapar. Jadi mereka telah pun makan ikan tersebut.
Dan mereka makan ikan tu selama setengah bulan. 15 hari makan tak habis ikan tu. Subhanallah. Lalu akhirnya seorang sahabat bernama Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu anhu mengambil salah satu daripada bahagian tulang. Jadi tulang bila kita makan dah potong semua, tulang tu didirikan. Bila didirikan, maka seorang boleh lalu bawah dia. Maknanya besarlah ikan ni. Ya, ikan apa ni, ikan paus ya. Jadi akhirnya mereka pun bawa baliklah sebahagian daripada dagingnya itu ke Madinah An-Nawwarah. Jadi akhirnya bila sampai, kami beritahu kepada Nabi SAW tentang hal ini, lalu Nabi pun menyatakan, makanlah kerana itu adalah rezeki yang telah pun Allah kurniakan kepada kamu. Kalau masih ada lagi, boleh bagi sikit. Jadi Nabi SAW menyatakan bahawa makan itu tidak diharamkan oleh Allah SWT. Sebab apa? Sebab ayat Quran yang telah turun tadi, iaitu Allah SWT menghalalkan semua tangkapan-tangkapan daripada laut tersebut, kecuali yang dua alam dan kecuali yang memiliki racun, selain pada itu dihalalkan Allah SWT. Maka tidak dilarang makan ikan tu besar pun, mereka makan selama setengah bulan. Dan akhirnya mereka pun bawakan daging itu kepada Nabi SAW dan Nabi SAW pun memakannya. Inilah antara contoh. Jadi ikan antara yang besar sekarang ni, ikan paus lah jemaah sekalian. Besar dia sangat besar. Ni kalau orang berdiri sebelah dia pun. Ini memanglah 15 hari pun tak habis makan. Tuan dirahmati Ta'ala. Jadi inilah ikan yang mereka makan dahulu. Jadi ini kisah yang pernah berlaku zaman Nabi SAW yang berlaku kepada para sahabat Nabi ridwanullahi ajma'in. Baik. Seterusnya tentang lautan jemaah sekalian dirahmati oleh Allah SWT. Dia terpadam. Baik. Jadi kita sambung kembali. Seterusnya para jemaah dikasihi dan dimuliakan oleh Allah SWT, lautan ini ada banyak di antara nikmat yang Allah SWT telah khabarkan. Baik, saya minta maaf, saya on sekejap. Baik. Antaranya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala daripada lautan itu adalah apabila Allah menciptakan lautan itu yang tidak bertembung tadi, di antara yang yang tawar dengan yang masin. Oh ya, betul-betul Hajar Fazilah. Ya benar, mungkin saya tersilap surah Al-Furqan. Ya benar. Kita lihat balik Okey, jemaah sekalian. Ya. Baik, jadi kita sambung kembali. Bukan hanya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang air tawar dan air masin yang bertembung, tidak bertemu, tetapi begitulah juga dengan keadaan yang berlaku di seluruh dunia ini. Kalaupun sesuatu lautan tersebut yang memiliki kemasinan yang berbeza, walaupun dua-dua masin, tapi masinnya berbeza. Satu kurang masin, satu lebih masin, maka tetap dia tidak akan bercampur. Subhanallah. Dan tetap ikan yang berenang padanya, dia tidak akan dia tidak akan berenang ke tempat melampaui daripada batas yang dia boleh. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Baik. Allah berfirman, ia membiarkan dua lautan yang masin dan yang tawar, ataupun dua lautan walaupun dia satu masin, dua-dua masin tapi satu yang kurang masin, keduanya bertembung, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada pemisah, penyekat yang memisahkannya, masing-masing tidak melampaui sempadannya. Subhanallah. Jadi cuba kita tengok di sebuah tempat ni juga di Brazil bagaimana ada satu sungai, satu tasik, tasik jemaah sekalian, yang mereka berenang di dalamnya dalam kedalaman lebih kurang 20 meter. Bila sampai ke bawah tu, ke dasar tu, dia nampak ada satu sungai lagi dalam dia. Macam mana dalam gambar ni, sekalian. Cuba tengok air ni tak bertemu. Di atas ni air tawar, manakala di dalam tu adalah air masin. Maka
walaupun bukan laut yang kita tengok tu, tapi ni tasik, mereka menjumpai bahawa di dalam tasik ini terdapat air yang masin, ya. Air yang masin Allah Ta'ala jadikan di dalam tasik tersebut dan tidak bercampur antara keduanya. Yang ini dijumpai di sebuah tempat di Brazil, tuan-tuan jemaah sekalian boleh buat orang kata apa, research dan akan nampak kepada tempat ini yang memang sangat sangat terkenal. Jadi subhanallah, ini antara bukti dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah menciptakan lautan, bahkan lautan pun di Selat Gibraltar, dia tidak bertemu ataupun dia tidak pun bercampur airnya. Dan macam itulah juga yang berlaku dalam tasik ini, yang airnya tawar dan tak bercampur dengan air masin yang berada di dasarnya. Subhanallah. Baik. Jadi seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala pun menceritakan tentang bagaimana lautan ini yang tidak bercampur, yang menunjukkan bukti dan tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu jugalah bagaimana Allah SWT jadikan pada air yang tawar juga tak bercampur kalau ada air masin yang bertemu dengannya, seperti tempat yang kita lihat tadi. Baik. Yang seterusnya, dalam Quran juga Allah menceritakan berkenaan dengan lautan yang mana kedalamannya yang Allah Ta'ala gambarkan pada 1400 tahun dahulu. Jadi kegelapan dalam lautan itu diceritakan dalam Quran pada waktu manusia tak mampu lagi sampai kepada kedalamannya 1400 tahun yang dulu. Jadi kalau kita melihat dalam ayat ini, Allah berfirman, "Au kadhulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjun min fawqihi sahab." Jadi masya-Allah tabarakallah, Allah Ta'ala menceritakan hal ini dalam Quran 1400 tahun dahulu. Ayat ini turun kepada Nabi SAW di tempat yang tak ada lautan, jemaah sekalian. Cuba bayangkan. Jadi Allah menceritakan bagaimana orang-orang yang kafir itu keadaannya. Jadi Allah SWT suka beri perumpamaan orang-orang yang beriman, orang-orang yang kufur pada Allah SWT, lalu Allah bagi perumpamaan sesuatu yang ada di alam semesta ini. Masya Allah, tabarakallah. Yang akhirnya apabila sampai kepada zaman kita, terdapatnya teknologi yang moden, terdapatnya alatan-alatan yang moden yang akhirnya menyebabkan kita dapat sedar bahawa ayat-ayat tersebut Allah Ta'ala nyatakan adalah sebuah fakta yang baru ditemukan manusia pada zaman moden kita. Dan inilah yang menunjukkan bagaimana pencipta alam semesta dan yang menurunkan Al-Quran ini adalah dari yang sama, iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau penemuan saintifik itu adalah sesuatu yang jujur, sesuatu yang benar, maka sudah pastinya kita akan dapati ia ada keselarian dengan Al-Quran Karim. Sebab tu seperti lautan ini Allah Ta'ala sebut bagaimana orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah umpama keadaan orang yang berada dalam keadaan gelap gelita di laut yang dalam. Luji yaghshahu mawjum min fawqihi sahab. Iaitu lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak yang bertindih dengan ombak yang lain, di sebelah atasnya pula adalah awan. Jadi maksudnya apa? Allah nak beritahu ombak ni dia ada dua. Satu di permukaan laut, yang mana di atasnya adalah sahab ataupun awan. Manakala di dalam lautan juga terdapat ombak yang lain. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dua kali, maujum min fawqihi mauj. Satu ombak, di atasnya ada ombak yang lain, di atas ombak itu ada awan. Boleh faham jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala? Maksudnya ada 3 peringkat dekat sini. Dan maksudnya ada 2 lapisan ombak di dalam lautan yang dalam. Jadi lautan yang gelap tu, yang dalam tu, di dalamnya terdapat awan. Terdapat ombak. Yang manusia tak boleh melihat ombak tu, tapi dia ada. Subhanallah. Lalu Allah berfirman, "Zulumatun ba'duha fawqa ba'd."
gelap gelita, demikianlah keadaan gelap gelitanya yang berlapis-lapis. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Allah berfirman, apabila orang itu mengeluarkan tangannya, maka ia tidak dapat melihat tangan itu sama sekali. Jadi keadaan kedalaman lautan itu gelapnya sampai kalau seorang tu berada di kedudukan tersebut, kalau dia keluarkan tangannya, maka tangan dia sendiri pun dia tak nampak. Bayangkan kegelapannya di dalam lautan tersebut. Okey. Dan ingatlah kata Allah Subhanahu Wa Taala, وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Ya, dan sesiapa kata Allah Subhanahu Wa Taala, lam yaj'alillah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesiapa yang Allah tidak menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala menurut undang-undang peraturannya mendapat cahaya petunjuk, maka ia tidak akan beroleh sebarang cahaya yang akan memandunya ke jalan yang benar. Maksudnya siapa yang Allah tak bagi petunjuk, maka dia tidak akan mendapat cahaya ataupun petunjuk tersebut. Maka beruntunglah kita yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, cahaya daripada apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnahnya dan juga Quran yang mana turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi para jemaah dikasihi dimuliakan oleh Allah SWT, bayangkan ayat ini dibacakan oleh Nabi SAW 1400 tahun dahulu di padang pasir, di tempat yang Nabi jarang-jarang hadir, iaitu ke lautan, tapi Nabi sudah pun bacakan tentang faktanya yang luar biasa. Jadi kalau kita melihat kembali dalam kajian yang terbaru, kajian berkenaan dengan lautan, kita dapati bahawa lautan ini memiliki zon dia ataupun memiliki kedalaman yang tertentu. Kalau kedalamannya 200 meter ke dalam laut, daripada artinya paras lautan itu ke bawah, 200 meter, ada nama-namanya. Yang pertama dipanggil epipelagic. Jadi ini nama-nama saintifik lah jemaah sekalian. Jadi inilah kebanyakannya zon yang ada banyak haiwan macam ikan, sotong dan sebagainya. Kalau ke bawah lagi 1000 meter ataupun 1 kilometer ke dalam lautan, ni zon yang semakin dalam lah. Ni nama-namanya para jemaah boleh baca di situ. Ke dalam lagi 4000 meter, di situlah ada ikan paus. Di situ ada ikan yang apa? Ikan dipanggil apa tu? Ikan paus yang besar tu kan. Ni panjangnya lebih kurang 90 meter. Masya Allah, tabarakallah. Dan lebih dalam lagi ada makhluk-makhluk yang lain. Ikan-ikan yang lain yang Allah ciptakan dengan rupa yang sangat pelik. Dan macam itulah juga ke dalam lagi. Jadi subhanallah, lautan ini jemaah sekalian, bila kita lihat kembali, kebanyakan manusia hanya boleh menyelam dalam kedalaman 40 meter saja. Inilah disebut sebagai maximum depth for recreational scuba divers. Jadi orang yang scuba diving ni yang buat rekreasi scuba diving, paling dalam dia boleh pergi pun 40 meter saja. Saya pernah tanya seorang scuba diver, memang dia pergi pun itulah paling dalam, dan dia pun paling dalam dia pernah pergi 20 meter saja. Tu pun dah rasa sangat dalam. Bayangkan 20 meter je sekalian, sangat dalam. Tapi 40 meter tu baru sikit saja daripada lautan, yang sebenarnya lebih dalam daripada itu. Pada kedalaman 301 meter, itulah dalam ketinggian Eiffel Tower. Kalau dalam lagi 500 meter, itulah kedalaman yang mana blue whale ataupun paus biru boleh berenang. Jadi paus biru pun paling dalam dia boleh berenang 500 meter. Itu pun dah sangat dalam dah teman sekalian. Kemudian 1000 meter, 1 kilometer ke dalam lautan, iaitu maximum depth sunlight can reach. Jadi matahari dia hanya boleh sampai paling dalam pun 1 kilometer ke dalam laut. Jadi artinya pada jarak, pada kedalaman 1000 meter, 1 kilometer itu dah tak ada lagi cahaya. Dah gelap segelap-gelapnya seperti yang Allah Ta'ala khabarkan dalam Quran, iaitu kalau ada seorang keluarkan tangannya pun dia tak nampak. Dia sendiri pun tak akan nampak tangannya. Subhanallah.
Dan kemudian dalam lagi lautan daripada itu, iaitu pada kedalaman 1828 meter, iaitu ketinggian Grand Canyon. Kemudian pada ketinggian pada kedalaman 4000 meter, iaitulah tempat di mana ni kapal Titanic telah pun tenggelam. Dan pada ketinggian kedalaman 4200 meter, yang 4.2 kilometer ke dalam laut, itulah ketinggian 8,000 meter, 8 kilometer lah ketinggian Gunung Everest. Dalamnya laut itu setinggi Gunung Everest. Dan begitulah 10,000 meter dan seterusnya sampailah kepada 11,000 meter ataupun 11 kilometer ke dalam laut. Itulah yang manusia dapat capai setakat ini, iaitu disebut tempat yang paling dalam dalam lautan yang disebut sebagai Mariana Trench. Wallahu ta'ala alam. Wallahu alam, sama ada lagi tempat lebih dalam daripada ni ke ataupun tak ada, wallahu ta'ala alam. Inilah yang paling jauh yang pernah dicapai oleh manusia. Baik. Oleh yang demikian jemaah dikasihi dan dimuliakan oleh Allah SWT, bila kita kaji kembali macam mana Nabi SAW boleh menceritakan sesuatu yang tak boleh dicapai manusia apatah lagi satu ketika dahulu. Pada hari ini mungkin pada kedalaman 10,000 meter itu manusia boleh capai dengan adanya kapal selam ataupun teknologi-teknologi yang terkini sehingga manusia boleh sampai kepada kedalaman tersebut. Tapi pada zaman Nabi SAW, ya Allah, 1400 tahun dulu, apa yang ada? Apa manusia ada untuk berenang sebegitu dalam? 40 meter pun belum tentu boleh berenang lagi ke dalaman tersebut. Apatah lagi sampai 11 kilometer ke dalam laut. Jadi Nabi SAW telah pun cerita tentang perihal laut yang dalam ini 1400 tahun dahulu. Pada waktu manusia tak mampu lagi sampai pada kedalaman tersebut. Dan Nabi menceritakan sesuatu yang manusia lagi tak boleh melihat. Kalaupun boleh berenang sedalam itu, manusia tak mampu melihat bahawa adanya satu lagi ombak yang berada di dalam lautan. Subhanallah. Jadi inilah yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Taala yang menciptakan lautan. Jadi dia yang maha tahu tentang penciptaannya, mengkhabarkan kepada kita dalam Quran, dan akhirnya hari ini barulah kita sedar tentang perkara yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Quran 1400 tahun dahulu ada sesuatu yang baru saja dijumpai oleh manusia pada hari ini. Menunjukkan bahawa mengkaji Quran, mendalami Quran, mempelajari Quran tidak pernah memundurkan kita. Justru ia sebenarnya menjadikan kita hamba Allah Ta'ala lebih ke hadapan. Seperti itulah bagaimana turunnya ayat ini pada zaman Nabi SAW. Tak boleh dibuktikan lagi ke penemuan ini pada zaman itu. Tapi pada zaman kita telah ditemukan. Artinya Quran ini telah melangkaui zaman. Dan macam tu jugalah kita, hari ini kita bacakan tentang Yaumul Qiyamah, kita bacakan tentang Yaumul Akhirah, kita baca tentang Jannah wan Nar. Itu adalah berita-berita yang belum lagi sampai, tapi ia akan tiba. Maka beruntunglah orang yang meyakini Al-Quran dan mengambil pelajaran, mengambil pengajaran daripada Al-Quran Karim. Oleh itu jemaah dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kedalaman lautan dan kajian saintis, kegelapan dalam laut yang dalam dijumpai pada kedalaman 200 meter atau lebih. Jadi laut ni masih boleh nampak cahaya. Bila tiba dalam 200 meter saja, pada waktu itu kegelapan dah mula sangat-sangat ketara. Pada kedalaman 200 meter ini yang disebutkan pada kedalaman 1000 meter, 1 kilometer tidak terdapat cahaya sama sekali. Jadi pada kedalaman 1 kilometer ke dalam laut tidak ada langsung cahaya dan dapat menembusinya. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala berkhabarkan dalam Quran bagaimana zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Kedalaman di dalam lautan itu semakin lama semakin gelap, dan kegelapan itu dilitupi dengan kegelapan yang lebih dalam pada di bawahnya. Okey, semakin ke dalam semakin gelap. Sehingga iza akhraja yadah, sekiranya ada seorang yang keluarkan tangannya, lam yakad yaraha, tidak akan mampu dia melihat tangannya yang dia keluarkan tu. Subhanallah. Jadi oleh hal demikian,
para saintis yang mengkaji baru tahu, kerana ini dah sangat dalam, 200 meter ni memerlukan alat-alat yang canggih untuk sampai kepadanya, terutama juga kapal selam dan lain-lainnya. Di zaman Nabi SAW tidak ada kapal selam, tapi Nabi telah pun membacakan ayat Quran berkenaan dengan kedalaman lautan dan semakin dalam, semakin gelap dan semakin tidak ada sebarang cahaya lagi. Jadi menunjukkan Allah SWT menciptakan lautan, menceritakan perihalnya di dalam Al-Quran. Maka beruntunglah kita, orang-orang yang membacakan dan mengimani Al-Quran. Maka sebab itu jemaah dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kedalaman sehingga 6,000 meter, okey. Pada kedalaman sehingga 6,000 meter ataupun 6 kilometer ke bawah, kita akan dapati adanya ikan-ikan yang luar biasa. Macam dalam gambar ni, okey. Dalam gambar ni ada ikan yang macam ni, ada ikan yang begini, subhanallah. Dan ada lagi ikan-ikan yang lainnya. Yang mana kita jarang nampak di dekat dengan kita. Ataupun di daratan kita tak nampak ikan-ikan ni. Semuanya ikan ni berada pada kedudukan lautan yang sangat dalam, pada tekanan yang tinggi, dan begitu jugalah keadaan laut yang sangat gelap. Dan subhanallah, Allah Ta'ala jadikan setiap daripada ikan ni memiliki ciri-ciri seperti lampu. Jadi ini antara video lah yang berjaya dirakamkan oleh para saintis yang mengkaji, dan kita nampak banyak macam bintang-bintang video yang saya play ni kan. Jadi ini adalah ikan yang berada di lautan yang dalam tu, yang kedalamannya lebih 6 kilometer ke dasar. Jadi di atas kepala dia ada macam cahaya yang yang Allah Taala jadikan pada dia tu, dia boleh mengeluarkan cahaya tersebut. Bukan dia yang keluarkan, tapi ada bakteria yang mengeluarkan cahaya tu untuk menarik makhluk lain supaya dia dapat makan. Subhanallah. Ini pun satu lagi ikan yang atasnya ada macam ni, lampu Masya Allah. Jadi tujuannya bila cahaya tu dinyalakan, ia akan menyebabkan ada haiwan lain macam sotong ke ataupun ketam ke atau ikan-ikan lain yang kecil, macam ni sotong jadi dia akan nampak kepada cahaya tu, dia tertarik pada dia. Bila dia tertarik pada cahaya tu, dia datang dekat, dan akhirnya itulah yang menjadi makanan kepada ikan tadi tu. Jadi ikan ni pun dia makan. Rupa dia pun nampak pelik sangat. Subhanallah. Jadi inilah ikan yang Allah SWT ciptakan pada kedudukan kedalaman yang tersebut. Luar biasa. Yang kita lihat macam ikan ni pada zaman-zaman yang sebelum ni, yang kita rasa macam tak patut dia wujud zaman ni. Tapi itulah yang Allah Ta'ala ciptakan keadaan dia, gigi dia, kemudian dia ada cahaya pada tubuh dia yang akan menarik haiwan lain supaya dia dapat makan. Subhanallah. Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan nikmat apa lagi yang kamu ingin dustakan? Bagaimana Allah menjaga rezeki kepada makhluk dia walaupun dalam kedudukan yang sangat dalam, maksud mereka tak nampak dengan mata mereka. Artinya dia pun mengesan saja menggunakan sensori dia saja, dan di situ Allah Ta'ala jadikan adanya fungsi lampu tersebut untuk tarik haiwan lain kepada dia untuk memudahkan dia mendapat rezeki dan makanan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau ikan ni Allah jaga rezeki, macam tu jugalah Allah jaga rezeki kita. Sebab itulah kita kena sangat bersyukur dengan rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada diri kita.
bagaimana keadaan yang disebutkan, ya. Tadi ada Ajah tulis ultra deep, ya betul. Sangat-sangat dalam keadaan tersebut. Jadi penceritaan tentang ni manusia baru saja meneroka kepada tempat ni, pada zaman-zaman kita. Sedangkan Quran telah ceritanya 1400 tahun lalu. Ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW tidak mereka cipta ayat tersebut. Ya, bahkan ayat-ayat tersebut semuanya bertepatan dengan penemuan yang semasa yang baru dijumpai oleh manusia. Sebab tu berkata Profesor Dr. Zerlu An-Najjar, seorang ulama saintifik Al-Quran dan sains daripada Mesir, menyatakan bagaimana sekarang sudah lebih 750 ayat Quran yang mana telah pun ada penemuan fenomena-fenomena semasa, fenomena saintifik semasa yang mana ditemukan oleh para saintis. Mereka telah pun mengkajinya dan telah ada 750 ayat Quran yang mana telah diperakui dengan penemuan fakta-fakta saintifik. Artinya dah 750 ayat dah. Penemuan saintifik tu menunjukkan betulnya dan benarnya ayat Quran yang telah pun dibacakan Nabi SAW 1400 tahun dahulu. Bukankah ini satu mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mukjizat Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah berfirman dalam surah Fussilat, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Akan kami perlihatkan kepada mereka, iaitulah manusia semuanya, bukti dan tanda kebesaran kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang berada di pelusuk alam semesta ini, di langit, di bumi, di daratan, di lautan dan seluruhnya, wa fi anfusihim, dan pada kejadian diri mereka sendiri, ya, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sehingga mereka ni mengkaji dan telah ternyata bagi diri mereka bahawa Al-Quran adalah kitab yang benar. Jadi sebab itulah para jemaah dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala, kita melihat sendiri bagaimana Allah Taala menjadikan daripada lautan tersebut banyak rahsia-rahsia yang baru saja dibongkar oleh manusia pada ketika ini tentang lautan, tetapi telah pun dikhabarkan Allah Subhanahu Taala di dalam Quran pada 1400 tahun dulu. Ini menunjukkan benarnya kitab Allah, benarnya Nabi SAW. Dan setelah kita tahu akan kebenaran Quran dan kebenaran Nabi SAW, maka setelah itu kita yakini bahawa semua berita dalam Quran adalah benar, seperti mana cerita tentang hari akhirat itu adalah benar, kisah tentang syurga dan neraka itu adalah benar. Maka kita melakukan persiapan untuk bertemu Allah SWT di akhirat dan berjaya dalam hidup kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Oleh yang demikian, para jemaah dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, penemuan ombak, yang memang sekarang dikaji oleh para pengkaji dalam bidang ilmu oceanology ataupun bidang ilmu lautan, yang mana di dalam lautan memang terdapat ombak, dan ombak ni tak boleh dinampak dengan mata kasar. Dia dikesan menggunakan alat-alat teknologi, alat-alat pengibas yang boleh mengesan kepada perjalanan ataupun frekuensi ataupun wave ombak ini yang berlaku di dalam lautan. Jadi hal ini memang dipersetujui oleh semua pengkaji-pengkaji laut. Yang mereka tahu di dalam di atas lautan ada satu ombak, manakala di dalam lautan terdapat satu lagi ombak. Maka mereka semua mengakui akan adanya ombak ni. Ini baru sekarang jemaah sekalian, tetapi Allah Ta'ala dah khabarkannya 1400 tahun lalu. Iaitu di zaman Nabi Muhammad SAW. Maujum min fawqihi mauj. Di atas ombak, terdapat ombak yang lain di atasnya. Artinya ada dua ombak, satu external wave, satu lagi internal wave, iaitu ombak di dalam lautan. Maka inilah yang antara bukti dan tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Selain pada itu, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah juga menceritakan bagaimana dalam Quran, dalam surah At-Tur ayat ke-6, wal bahril masjur, antara lainnya ada terdapatnya bukti dan tanda kekuasaan Allah SWT, yakni
gunung berapi di dalam lautan. Yang mana ditemukan oleh manusia, bagaimana lautan tersebut. Dia ada video dia jemaah sekalian, tapi saya tak ada video dia. Tuan-tuan jemaah sekalian boleh cari dalam YouTube, dalam internet. Bagaimana mereka merakam di dalam lautan sendiri berlakunya letusan gunung berapi dan keluarnya lava daripada dalam lautan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengkhabarkan dalam Quran. Manusia tak menjumpainya, tapi akhirnya menjumpai bahawa hal ini berlaku juga di dalam lautan, di dalam tempat yang penuh dengan air pun, ia masih berlaku juga. Subhanallah. Ini antara bukti dan tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata pengkaji lautan, mustahil bagi Nabi Muhammad SAW dapat mengetahui sesuatu yang tidak mampu dicapai oleh manusia. Manusia hanya boleh menyelam sehingga 20 meter saja tanpa alat pernafasan. Baru abad yang ke-19, manusia dapat yang disebutkan, baru abad ke-19 baru manusia dapat menyelam dengan ciptaan kapal selam. Namun Al-Quran telah menceritakannya 1400 tahun dahulu di zaman Nabi SAW. Ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW menerima wahyu daripada pencipta lautan itu sendiri dan juga alam semesta ini. Jadi oleh hal yang demikian, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, selepas ini bila kita pergi kepada mana-mana tempat yang kita datang, mungkin melawat ke, di laut ke, mungkin kita pergi tengok di kawasan Bukit Bukau ke, di kawasan di kawasan hutan ke kan, ataupun kita pergi kat sungai ke, dalam masa yang sama kita boleh ingat balik bagaimana Allah Ta'ala sebutkan tentang perihal ciptaannya di dalam Al-Quran ini. Oleh hal demikian, melihat kepada alam ni, kita jadi berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok, lalu kita ucapkan Alhamdulillah, kita ucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi bila kita melihat kepada semua tu, kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, maka bila kita pergi pun dia menjadi ibadah, dia menjadi sesuatu yang berpahala. Pergi laut jadi berpahala, pergi jungle trekking jadi pahala, pergi tengok kebesaran Allah di langit dan di bumi jadi berpahala. Maka banyaknya ruang-ruang kepada kita untuk mendapat hasanah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan melihat dan berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan dengan itu kita tergolong di kalangan golongan yang dimuliakan Allah, yakni golongan ulil albab, insya-Allah. Oleh kerana demikian, jemaah yang dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita melihat kepada apa yang telah kita perbincangkan, maka beberapa pelajaran dan ibrah. Yang pertamanya, kita mestilah menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lautan yang luas Allah ciptakan, sedangkan kita kerdil sangat berbandingkan lautan yang luas, maka jadilah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan hanya lautan Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan ketaatannya, tapi Allah juga menceritakan ketaatan matahari. Wasakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri ila ajalin musamma. Dan Allah Taala telah menundukkan, menjadikan taatnya syams, yakni matahari, wal qamar, dan juga bulan. Dan Allah SWT menyatakan kullu yajri ila ajalin musamma, semuanya bergerak ataupun mengorbit pada kedudukan yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini di antara bukti dan tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seharusnya bila kita mengkaji, membaca tentang alam, semakin kita taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jangan meninggalkan salat. Maksudnya juga kita dirikanlah salat kita dengan sebaik-baik mungkin. Kita dirikanlah salat kita juga dengan penuh tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mengingati bahawa kita adalah hamba-Nya dan apa yang Dia ciptakan juga adalah satu nikmat kepada diri kita. Maka perbanyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan ketaatan kepadanya. Yang seterusnya, yang ketiga, bacalah Al-Quran, hafazlah dan fahamilah maknanya. Kerana dengan kita membaca Quran, kita berzikrullah, mengingati Allah SWT, dan bila kita melihat kepada alam semesta, maka kita menjadi semakin dekat dengan Allah SWT yang menciptakan alam semesta dan yang menurunkan Al-Quranul Karim. Dan begitu jugalah yang keempat, syukurlah dengan nikmat yang Allah SWT berikan.
laut adalah tanda Allah Subhanahu Taala sayang kepada kita dengan memberikan rezeki kepada kita daripada lautan. Bukan hanya daripada ikan, tapi kita juga boleh makan haiwan-haiwan yang lain. Contohnya macam lobster, udang, ketam, dan pelbagai lagi, bahkan ikan yang besar macam ikan paus tu pun halal dimakan, sebagaimana yang telah diceritakan oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian demikian jemaah sekalian dirahmati oleh Allah SWT, bila kita melihat laut, kita melihat ciptaan Allah, maka sebutkanlah subhanallah dan sebutkanlah zikrullah, iaitu zikir-zikir yang baik. Antara zikir yang besar yang diajarkan oleh Nabi SAW yang akan memberatkan timbangan kita di yaumul akhirah, ada satu hadis Nabi SAW. Waqala Nabi SAW, kalimatan khafifatan fil lisan. Ada dua zikir yang sangat ringan di timbangan, sangat ringan di lisan kita, mudah sangat untuk dibacakan. Kemudian Nabi menyebutkan saqilatan fil mizan, banyak membacanya akan memberatkan timbangan di mizan Allah SWT, iaitulah di timbangan amalan soleh di yaumul akhirah. Kemudian Allah berfirman, habibatan ilar rahman, siapa yang banyak membacanya, dia akan mendapat iaitu kasih dan sayang Allah SWT, Allah akan mencintainya. Iaitulah zikirnya adalah subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Maha suci Allah Subhanahu Taala, segala puji baginya. Maha suci Allah bagi Allah Subhanahu Taala, dan segala keagungan baginya. Itulah zikir yang disebutkan Nabi dalam hadis sahih, merupakan zikir yang sangat memberatkan timbangan amal kita. Jadi kalau kita melihat kebesaran Allah, sebutkanlah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Insya-Allah dengan itu kita akan peroleh ketenangan dan kita juga akan mendapat menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi oleh hal demikian jemaah dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir sekali, bila kita minum air maka ucapkanlah alhamdulillah. Kita amalkanlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita minum air, saat kita minum air kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Taala yang telah menciptakan bagi diri kita air. Antara kebesaran Allah Taala daripada lautan selain daripada yang kita bacakan tadi, makanan, minuman dan sebagainya, bagaimana terjadinya hujan juga adalah disebabkan daripada air yang tersejat daripada lautan. Maka berlakulah proses penukaran daripada air yang masin kepada air yang tawar dengan sunnatullah, ketentuan Allah Ta'ala dengan penciptaan hujan tersebut. Maka sebab itulah apabila kita melihat kepada hujan, baginda Nabi SAW menyuruh kita untuk sentiasa mendekatkan diri dengan Allah. Bila hujan turun, kita pun doa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah kepada kami sesuatu yang bermanfaat bagi kami. Kenapa? Kerana hujan itu takkan turun jemaah sekalian kalau sekiranya Allah tidak mengizinkannya. Sebab tu Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran, wa yanazzilul ghaith, di antara satu daripada kekuasaan Allah SWT, hanya dia yang tahu bila hujan akan turun. Maka bila hujan itu turun, berarti Allah Ta'ala mengasihi kita, merahmati kita, menurunkan bagi diri kita dengan nikmat. Maka perbanyakkanlah kita bila hujan turun berdoa kebaikan pada Allah SWT dan bersyukur kerana hujan itu turun didatangkan daripada lautan. Sebab apa? Air dia takkan datang daripada kawasan daratan yang banyak. Jumlah di daratannya sangat sedikit air. Kalau ada pun di sungai ataupun di tasik, tu jumlahnya sedikit. Tapi bagaimana bila kita hujan? Subhanallah, bila hujannya turun, maka pada waktu itulah akan kata apa, kita tahu ia datang dengan jumlah yang banyak. Dari mana dia datang? Bukan dari daratan, tapi dia datang dari lautan. Maka tersejat air daripada lautan, kemudian terciptanya sahab, awan-awan, lalu Allah Ta'ala menghantarkan awan itu ke tempat tanah-tanah yang gersang, tanah-tanah yang tidak hujan, tanah-tanah yang kering, dengan Allah menghantarkan angin untuk menjadi kenderaan kepada awan-awan tersebut. Dan ini dikhabarkan Allah Ta'ala di dalam Quran, dalam pelbagai ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang nikmat hujan yang Allah Ta'ala turunkan. Maka hari ini kalau hujan turun, kita syukur kerana mungkin hujan tu
asalnya adalah air yang masin, tapi dia telah turun dengan keadaan tawar dan menjadi manfaat untuk kita dan tanaman kita serta haiwan-haiwan peliharaan, dan sangat menjadikan kita tenang. Hujan membasmi kepada banyak perkara-perkara, antaranya kalau kawasan tu ada banyak habuk, ada banyak asap, seperti jerebu dan sebagainya, hujan turun menjadi rahmat kepada manusia. Dan walaupun tak ada jerebu pun, ia satu rahmat juga. Maka sentiasalah syukur dengan nikmat yang Allah kurniakan. Baik. Jadi di sini ada beberapa soalan daripada Hajah Intan, perempuan Intan. Kalau hanya zikir subhanallah wa bihamdi saja, okey tak? Boleh, tak ada masalah. Tetapi untuk mendapatkan manfaat beramal dengan hadis yang tadi, maka bacalah sehingga sempurna. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi ringkasnya insya-Allah. Kerana dua itulah Nabi sebut kalimatan, dua kalimah. Kalimah yang pertama, Maha suci Allah, segala puji baginya, subhanallah bihamdi. Dan yang kedua, subhanallahil azim, Maha suci bagi Allah dan segala keagungan baginya. Jadi membaca dua tadi adalah beramal dengan hadis, maka dapat pahala membaca zikir dan pahala beramal dengan sunnah Nabi SAW. Dan tadi ada puan bertanya tentang surah Fatir ayat 45 saja. Okey. Mungkin tadi saya silap, bukan surah Fatir. Okey, ayat ni ke puan, wa huwallazi marajal bahrain. Okey. Ya, mungkin saya ada kesilapan di sini, untuk surah ni dia bukan surah Fatir. Seperti kata puan, mungkin dia surah Furqan. Okey. Boleh buat semakan insya-Allah. Jadi surah Furqan ayat 53, kita buat semakan. Baik. Jadi betul, betul. Saya mohon maaf atas kesilapan saya. Mungkin saya tulis di sini, tengok surah yang lain. Okey. Okey. Surah Al-Furqan. Okey, ini adalah surah Al-Furqan, cerita tentang dua lautan yang bertemu, satu yang boleh menghilangkan dahaga, satu yang masin. Jadi keduanya bertemu tetapi tidak bercampur. Sama seperti surah Ar-Rahman yang biasa kita bacakan tadi, marajal bahrain yaltaqiyan. Okey. Ya, surah Al-Furqan, ayat 53. Boleh jadikan rujukan dan boleh jadikan sebagai yang kata apa? Boleh jadikan sebagai yang kata apa? Catatan kita pada hari ini insya-Allah. Okey, jadi ada soalan daripada puan tadi, adakah ulul albab sama dengan ulul nuha? Okey. Untuk apa yang ditanya oleh apa ni, puan, okey. Puan Tuan Rohimi Syafi'i. Okey, yang ini saya mungkin akan jawab dalam pertemuan yang akan datang lah. Kita akan keluarkan beberapa ayat Quran untuk buat sedikit perbandingan. Ya, maksudnya supaya kita dapat apakah maksud secara terperinci tentang perbezaan antara kedua-duanya ini. Tentang ulul albab, seperti yang saya sebut tadi, orang yang memiliki akal yang telah tersingkap hijab-hijab kejahilannya kerana dia menuntut ilmu dan dia merenungi, dia membacakan Quran dan merenungi alam semesta. Lalu semakin jelas dirinya siapa, semakin jelas Allah SWT sebagai Khaliqnya. Namun ulil nuha ni saya makan apakah perbezaannya dengan ulil albab. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan bahaskan ini dahulu sebelum kita pergi kepada tadabbur Quran yang lain. InsyaAllah mudah-mudahan daripada sedikit sebanyak yang kita bincangkan pada hari ini dapat mendatangkan rasa kebesaran Allah SWT dalam jiwa kita, dan semakin diri kita menjadi hamba Allah SWT, maka bila kita lihat kepada nikmat Allah Ta'ala kurniakan hari ini, insya-Allah selepas ni mudah-mudahan menambahkan iman kita kepada Allah dan menjadi kita hamba-hambanya yang mudah-mudahan semakin dekat dan mengingati Allah Ta'ala yang berjaya dunia akhirat insya-Allah. Setakat ini dulu jemaah sekalian dirahmati oleh Allah SWT. Terima kasih banyak.
atas perhatian dan juga kita doakan semoga apa yang kita bincangkan dapat dimanfaatkan, dapat disampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li walakum. Yang baik di sisi Allah sekiranya saya ada kesilapan-kekhilafan, saya mohon maaf dan berilah teguran pada saya yang fakir ini. Semoga Allah berkati apa yang dibincangkan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min da'atin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Ustaz.